Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Pulai meminta Perdana Menteri menyatakan perkembangan lawatan kerja ke Arab Saudi, Turkiye dan Mesir berhubung dengan serangan Israel ke atas rakyat Palestin di Gaza. Apakah bentuk ancaman yang diterima oleh Malaysia daripada negara-negara barat yang menyokong Israel susulan atas pendirian Malaysia terhadap Palestin, dan apakah langkah-langkah yang bakal diambil oleh Malaysia bagi menghadapi segala ancaman ini supaya tidak memberi kesan besar terhadap rakyat dan ekonomi negara? Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih Yang Ketua. Kita telah menjalankan tanggungjawab untuk pertama menyatakan pendirian keras membantah keganasan rejim Zionis Israel yang telah melanggar seluruh peraturan dan undang-undang dan kemanusiaan dan menyebabkan sehingga kini 8,805 terkorban, termasuk 3,595 kanak-kanak. Dalam kunjungan saya ke Arab Saudi, Turki dan Mesir, saya telah sampaikan pendirian Malaysia sementara memberi sokongan dan galakan kepada ketiga negara ini bersama dengan negara-negara teluk yang lain. Dan saya juga sempat mengadakan pertemuan di Riyadh dengan Sheikh Mohammed bin Zayed, Emirat, Raja Bahrain dan juga Raja Qatar. Pendirian Malaysia tegas dalam hal ini dan penekanan yang diberikan oleh ketiga-tiga negara ini bersama dengan negara teluk adalah menyegerakan pemberhentian segala bentuk serangan dan keganasan Israel ke atas Gaza. Saya juga ucapkan penghargaan kepada Abdul Fattah Sisi, Presiden Mesir, kerana dorongan beliau untuk menyegerakan pembukaan sempadan, membolehkan hantaran makanan dan perubatan ke Gaza. Itu satu laluan yang sangat suka. Pertama, dengan tindakan biadab Israel mengebom kawasan sempadan, dan ia memerlukan langkah tambahan kerajaan Mesir untuk memperbaiki laluan itu. Dan keduanya pada peringkat awal hanya membenarkan 2 kontainer, dan setelah ada desakan berterusan sampai ke 20. Mengikut semua kajian, keperluan harian Gaza ketika itu adalah 200 kontainer satu hari. Terkini Presiden Tayyip Erdogan menghubungi saya dan Menteri Luar Turki juga begitu, dan dengan maklumat kepada Raja Arab Saudi, Putera Mohammed bin Salman dan Turki, bercadang untuk menganjurkan sidang negara-negara, ketua-ketua negara Islam. Saya telah meminta Menteri Luar untuk menghubungi Turki dan Arab Saudi untuk menyatakan bahawa mungkin ada kewajaran mengadakan sidang tergempar itu yang melibatkan juga negara-negara seperti Brazil, Irlandia, Rusia dan negara China yang menyatakan sikapnya agak tegas menentang keganasan Israel. Yang kedua ialah tentang apa yang disebut sebagai tekanan dan ugutan. Pertama, Duta Besar kita ke Washington telah dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat yang mempersoalkan keputusan kita terhadap permasalahan Arab Israel, khususnya keganasan Israel terhadap Gaza. Dan Duta Besar kita tegas menyatakan pendirian kita. Oleh kerana keengganan kita untuk membantah
tindakan Hamas dan menganggap Hamas sebagai pengganas atau teroris, maka saya juga mendapat maklumat dan melalui Kementerian Luar Negeri telah menerima demarche. Demarche ini menjadi tata tindak dari Kedutaan Amerika Syarikat 2 kali. Kali pertama 13 Oktober dan kali kedua 30 Oktober. Meminta sebuah negara mengambil kesempatan tidak meneruskan dengan pendirian, terutama keengganan kita untuk menganggap Hamas itu sebagai badan pengganas. Dan saya telah jawab dalam majlis di stadium baru-baru ini dan saya tegaskan bahawa Malaysia kekal dengan pendirian bebas kita, pertimbangan kemanusiaan kita, dan menganggap pencerobohan itu haram dari segi undang-undang dan kaedah antarabangsa. Politik dan kecelaruan berlaku ini bukan sekitar bulan lalu. Ini sudah berlarutan, berdekade dan sejak 1948. Dan oleh yang demikian, untuk mengenepikan segala keganasan dan pencerobohan, penjajahan Israel ke atas wilayah Arab dan Palestin adalah tidak musabah. Sering kita kaitkan umpamanya perbandingan bila Rusia mengambil tindakan menaklukkan sebahagian kawasan penduduk Rusia di Ukraine, itu dianggap pencerobohan. Bila Israel selama puluhan tahun menjajah wilayah Palestin, itu dianggap sah dan tidak dibantah oleh negara-negara termasuk Amerika Syarikat. Nelson Mandela dan ANC, African National Congress, itu selama puluhan tahun dianggap oleh negara-negara barat sebagai badan pengganas atau teroris. Yang mereka lakukan adalah tindakan menentang sikap kejam apartheid yang menjajah Afrika Selatan. Yang dilakukan oleh badan-badan termasuk Hamas adalah membantah penjajahan dan keganasan Israel ke atas Palestin, khususnya Gaza. Jadi pandangan kita agak konsisten. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini, Tan Sri Yang Ketua, untuk menggesa seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama untuk melihat ini dari segi kaedah sejarah dan kemanusiaan. Dan janganlah jadikan isu ini sebagai isu yang membedakan sikap kita terhadap apa itu kemerdekaan. Malaysia merdeka menolak penjajahan Inggeris dan kita bersama menentang penjajahan Inggeris. Mengapa kita agak berlembut bila ada penjajahan Israel ke atas Palestin? Sekarang kita semua mendukung perjuangan Mandela di Afrika Selatan. Tidak sebelumnya. Sebelumnya masih ada yang ragu. Tapi sekarang kita yakin tindakan mereka itu kerana keganasan dan penjajahan apartheid kulit putih terhadap orang kulit hitam. Jadi saya ingin menggesa rakan-rakan kerana ada juga suara-suara yang menganggap kita agak pertama terlalu keras, keduanya bertentangan dengan sikap berkecuali Malaysia. Ya, Malaysia mendukung prinsip berkecuali, tapi tidak berkecuali dalam soal kezaliman. Tidak berkecuali bila ribuan anak-anak dibunuh dan dibom. Tidak berkecuali dalam soal keadilan dan kemanusiaan. Oleh itu, saya ingin sekali menggesa rakyat Malaysia, jangan izinkan isu ini untuk memecah belah dan memperkatik-katikkan. Isu ini betul isu yang sangat dekat dengan umat Islam, tetapi isu ini adalah isu dekat dengan kemanusiaan. Sebab itu kita lihat umpamanya negara-negara seperti Ireland, Irlandia, Brazil, selain dari
Rusia dan China yang mengambil sikap atas prinsip kemanusiaan. Jadi saya harap kita ambil kesempatan ini untuk mendedahkan maklumat kepada rakyat. Sebab itu saya menyokong gesaan Menteri Pendidikan supaya digalakkan pelajar-pelajar, ya bukan dipaksa, digalakkan pelajar-pelajar untuk mengikuti perkembangan yang berlaku, ya. Tentunya kita ada garis panduan supaya jangan kita seolah-olah menggalakkan sikap keganasan atau kebencian kepada rakan-rakan sesama mereka. Tetapi pencerahan, pahaman tentang apa yang berlaku, apa arti kezaliman, apa arti penindasan, apa arti yang diungkapkan dispossession. Sebab tu saya di mana-mana saya sebut, termasuk di Singapura semalam, bila ditanya depan dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong tentang sikap kita, saya kata sikap kita konsisten bahawa penjajahan, penaklukan, keganasan itu ada sejarahnya, ada historical antecedents, dan ini adalah politics of dispossession. Tanah dirampas, rumah diroboh, nyawa diragut, maruah cuba dicemarkan. Terima kasih. Baik, saya jemput Pulai. Terima kasih jawapan daripada Perdana Menteri, dan saya Pulai mengucapkan tahniah atas usaha yang telah dibuat oleh Perdana Menteri membuat lawatan ke negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Turki dan juga Mesir. Jadi soalan saya, apakah ada lagi usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri untuk menyatukan sokongan-sokongan ini, terutamanya daripada negara-negara belah Europe, di mana di sebelah sana seperti Spanyol dan juga Ireland juga memberikan sokongan, juga di sebelah Afrika yang juga memberi sokongan kepada rakyat Palestin. Dan juga dalam kita di dalam negara ni, ya, ada yang sinis terhadap apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri, yang menganggap seolah-olah apa yang dilakukan ini sebagai satu lucuan saja, satu yang nak menampilkan diri saja. So apa minta pandangan Perdana Menteri? Sila Perdana Menteri. Yang betul, saya menegaskan pendirian saya bahawa isu ini isu yang telah meragut banyak nyawa dan anak-anak, dan itu bagi rakan-rakan yang mengikuti perkembangan sangat menyayat hati, dan oleh demikian saya tidak mahu untuk terlibat dalam wacana yang sia-sia. Saya ikuti beberapa perkembangan, sebab itu saya sebut tadi, tak usahlah dipolitikkan. Masing-masing ada pendirian, mungkin sedikit perbezaan kecil tentang cara tindakan, tetapi jangan anggap ini isu yang boleh kita permainkan untuk dapat kepentingan politik. Seperti mana yang pernah disebut dalam leluhur bangsa Melayu, jangan kita mahu bina mahligai atas pusara. Orang derita, yang banyak terkorban, jangan kita mahu gunakan ini sebagai mahligai politik atas pusara rakyat. Pendirian kita sedaya upaya menyampaikan, dan hampir setiap hari hubungan dengan negara Islam, terutamanya dengan negara yang sealiran, untuk memberikan pandangan mereka. Dan kalau diizinkan sedikit saja, kerana saya diminta untuk menyampaikan juga supaya dapat diikuti di peringkat antarabangsa, yang betul izin saya beberapa minit untuk baca dalam bahasa Inggeris. Silakan. Dengan izin. In this hour, I must urgently cast a spotlight on the dire escalating humanitarian catastrophe that grips the Gaza Strip. Unless we are made of wood or our hearts are cast in stone, it is impossible not to be moved, shocked, and repulsed by the spectacle of killing and mayhem being perpetrated even as we gathered here in this august house. The chilling statistics bears testimony to a tragedy of epic proportions. As of the latest report from the authorities in Gaza,
8,805 Palestinians have been killed and nearly 20,000 injured. Of this number killed, 3,600 are children. Entire neighborhoods have been reduced to rubble and hundreds of thousands of homes and businesses destroyed. There's nothing, if not a grim and shocking testament to this relentless, indiscriminate onslaught of Israeli aggression, cruelty, and humanity. This is not a Palestinian-Israeli war. It is not war at all, but outright massacre of a helpless people in Gaza, who have been for the last 6 decades incarcerated in the largest open-air prison in the world. It is deliberate, calculated, and cold-blooded attempt to decimate the Palestinian people. For those who continue to think or suggest that the atrocities committed against the Palestinians affect Muslims alone, let it be reminded that the world's most ancient Christian community resides in Palestine, totaling 47,000, based on a census conducted in 2017. Palestinian Christians too have been driven out from their historic cities in large numbers, and the underlying cause is the illegal Israeli occupation and apartheid policies. In this sordid history of ongoing saga of cruelty, oppression, and genocide, Palestine's Muslims and Christian communities alike are the helpless victims. The Western media rarely present the faces of Palestinian Christians, or if mentioned, tend to convey the image of them as mere bystanders in Palestine. This is utterly wrong because Palestinian Christians have been victimized just as much as their Muslim brothers and sisters. The point I want to make here is that there are strong social, cultural, and spiritual connection with the Muslim and Christian communities, which confer on the Palestinians their unique collective identity. Nevertheless, the Zionist government of Israel is hell-bent on presenting a binary conception of the crisis, capitalizing on the notion of a besieged Jewish state being encircled by an overwhelming and menacing population of Muslims in the region, and therefore facing imminent existential threat. Let us be clear. The Zionist state of Israel is an occupying force, and as such, it carries responsibilities under international law. There are no two ways about it. We condemn terrorism in all its forms, and we categorically condemn the actions of killing innocent lives and taking women and children as hostages. By the same token, we unequivocally condemn the bombing of civilians, of homes, of hospitals, and the consequential massacre of innocent lives, children, women, and men that's being carried out day and night by the Israeli forces. These criminal acts are in clear violation of the norms of international law. The action taken by Israel, cutting off food, water, humanitarian aid, electricity, are violations of international law. Honorable members, the situation in Palestine is an agonizing reminder that the fight for justice knows no borders, and we must stand united in solidarity with oppressed people. As I stated at the UN General Assembly, the credibility of the international system itself is at stake, and we must voice our opinion and encourage others to do so in order to preserve that system which seeks to uphold peace in the world.
It is a fool's errand to think that Malaysia is unaffected by what is happening in the world. We are a trading nation and actively engaged in the regional, international, commercial and economic activities, proactively reaching out for FDIs to drive our economic advancement. So we are deeply and profoundly tied to whatever happens everywhere in the world. We have embarked on a difficult task, long ignored. But let me be clear that we remain a fiercely independent nation and will continue to express our right and our position on the issue of justice and freedom without fear or favor. Baik, saya jemput Bancang. Terima kasih Tan Sri Dipertua, terima kasih Muhammad Tambun. Cuma tadi saya sebab leksikon diplomatik berkenaan dengan démarche. Démarche ini bermaksud formal diplomatic representation of government's position. Ya, ini bukanlah satu ugutan sebenarnya, tapi Amerika Syarikat ingin mengetahui posisi kita. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana teguh istiqamah mempertahankan Hamas dan juga pendirian negara kita saban tahun berkenaan Palestin. Cuba saya nak tanya lagi Yang Amat Berhormat Tambun, apakah ada lagi ugutan-ugutan daripada negara-negara lain, dan kalau ada, apakah kerajaan bercadang untuk memanggil duta-duta mereka ke Wisma Putra, dan apakah Tambun bercadang untuk boikot sidang APEC pada bulan hadapan untuk menyatakan solidariti kepada kaum yang terkesan di Palestin. Dan satu lagi Yang Berhormat Tambun, semalam saya lihat poster daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Dikatakan don'ts dalam Minggu Solidariti Palestin ini, dikatakan jangan hanya menonjolkan perspektif satu pihak. Walaupun tujuan adalah untuk menunjukkan solidariti kepada Palestin, cuba untuk memberikan gambaran yang berimbang tentang situasi. Apa maksud ini sebenarnya? Adakah kita perlu tunjulkan perspektif Israel dalam konflik ini atau bagaimana? Silakan Yang Berhormat Tambun. Terima kasih. Pertama saya nak jelas, nak betulkan sedikit ya. Démarche itu bukan neutral stance. Bila satu negara luar bagi démarche, maknanya ada dia concern dia, apa yang kita tata tindak, belum protes tetapi concern. Bukan sekali, 3 kali. Sekali kepada duta besar, 2 kali pada 13 dan 30 Oktober. Sebab itu kita anggap ini sebagai suatu peringatan, tapi jawapan kita tegas, terutama dalam hubungan dengan Hamas. Kedua, seperti yang saya singgung sebentar tadi, dalam kunjungan kita, dalam beberapa pertemuan dengan negara asing, disampaikan maklumat ini, dan kita berjawab secara tegas. Dan sekiranya kalau disampaikan langsung pada kita, sebab itu saya pilih untuk jawab secara langsung supaya negara-negara yang berkenaan, termasuk mukhabarat atau intelligence atau perisikan mereka, faham pendirian kita dan kita tidak bertolak ansur. Keduanya tentang APEC, kita sekarang teliti. APEC ini Badan Ekonomi Asia Pasifik. Jadi kita sekarang hubungi negara-negara ASEAN dan negara China tentang kedudukan mereka, dan kita akan ambil keputusan selaras dengan pendirian rakan-rakan dan juga Asia. Saya buka lagi satu soalan kalau ada. Baik. Kalau tidak ada, saya jemput Datuk Wira Dr. Ku Abdul Rahman bin Ku Ismail Kubang Pasu. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Kubang Pasu minta Perdana Menteri menyatakan, pertama, apakah strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi memitigasi nilai ekspor yang menurun sebanyak 84% bagi tempoh Januari-September 2023 berbanding dengan tempoh yang sama bagi tahun 2022. Trend menurun ini didapati bermula pada Jun 2023 dijangka akan berterusan sehingga akhir tahun 2023. Dan apakah jumlah pelaburan dan jenis-jenis sektor perubat industri yang akan dilaksanakan oleh pelabur-pelabur secara terperinci
dari Amerika Syarikat, United Arab Emirates dan Arab Saudi, iaitu hasil lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke negara-negara berkenaan baru-baru ini. Sekian, terima kasih. Silakan Menteri. Puan Pasu memang diakui suasana ekonomi memang mencabar, belum sampai ke tahap gawat ataupun yang disebut oleh Yang Berhormat Temerloh semalam merudum yang telah diulas oleh Menteri Ekonomi dan juga Menteri MITI. Melihat kepada kedudukan ekonomi, kita lihat kepada keseluruhannya, ya. Soal penurunan atau penyusutan nilai ringgit, soal pengurangan atau penurunan prestasi perdagangan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi, penurunan inflasi, penurunan kadar pengangguran dan penambahan pelaburan. Jadi kalau dilihat dalam konteks itu, kita masih bertahan, walaupun saya setuju dengan Kubang Pasu bahawa mesti ada langkah-langkah susulan diambil bagi memitigasi tren penurunan nilai ekspor. Matrade di bawah MITI merangka beberapa langkah, ya, termasuk meningkatkan ekspor juga kepada negara-negara baru, termasuk isu minyak sawit, E&E, elektrik dan elektronik, produk otomotif dan lain-lain. Kemudian melalui 46 pejabat luar negara ditingkatkan, termasuk melalui pameran perdagangan seperti OGA, Oil and Gas Asia, MIHAS, Defence Services Asia, International Green Tech dan Eco Products Exhibition. Kemudian destinasi ekspor juga diperluaskan ke pasaran yang bukan tradisional, Asia Tengah, Latin Amerika, yang melihatkan peningkatan, umpamanya ekspor ke pasaran Asia Tengah dan Latin Amerika pada tahun ini meningkat 24.7% di Asia Tengah dan 2.3% di Latin Amerika. Melalui kerjasama kita dengan Arab Saudi khususnya dan UAE, dipersetujui supaya kedua-dua negara termasuk Mesir dijadikan hub untuk kita meningkatkan ekspor ke negara-negara di Afrika. Kemudian program pembangunan pengekspor juga ditingkatkan. Saya akan berikan secara betul seluruh detail kerana mengambil sedikit masa. Kemudian agenda ekspor e-dagang yang rentas sempadan, Matrade Digital Trade Platform. Kemudian yang saya anggap penting, Yang Berhormat dan Tan Sri, ialah kecepatan kelulusan yang kadang-kadang memang mengambil sedikit waktu, dan saya telah minta supaya Menteri MITI menjadi penyelaras utama dalam memastikan semua kelulusan di peringkat persekutuan, dan saya telah sampaikan kepada semua Menteri Besar, Premier dan Ketua Menteri untuk juga bekerjasama menyegerakan kelulusan. Kerana dari feedback yang kita dapat, ya, dari Amazon, Google, Geely, Rongsheng, termasuk Elon Musk, semua dipersetujui kelayakan, insentif, tenaga profesional, tetapi teguran mereka ialah kadang-kadang tahap proses kelulusan itu agak lebih perlahan ketimbang beberapa negara termasuk Vietnam. Kemudian kita sediakan dana ekspor perkhidmatan, geran bayaran balik untuk meningkatkan ekspor perkhidmatan yang dapat tinggi. Baik, lawatan kerja ke New York yang kita tumpu pada beberapa syarikat besar, ya, yang umpamanya peranti perubatan, sektor E&E dan sektor jentera dan peralatan 4.7 bilion ringgit. Dua projek E&E dan sektor jentera dan peralatan berpotensi nilai 2.74 bilion dijangka siap menjelang akhir 2024. Projek peranti perubatan 2 bilion ringgit
dan bermula dan berterusan sehingga 2031. Ke UAE ini lebih berhasil kerana komitmen Sheikh Mohammed Zaid secara langsung. Sehingga hari ini sudah 2 rombongan daripada UAE ke Malaysia untuk ambil tindakan susulan. Ini agak lebih paling pantas. Ini termasuk senaga boleh baru Mazda dengan jumlah 38.1 bilion ringgit. Ini bukan MOU, ini sudah komitmen ya. Permulaan projek ini yang itu satu. Keduanya soal maintenance, repair and overhaul aero angkasa bagi jet perniagaan berjumlah 710 juta ringgit. Dan syarikat Mazda sudah pun kemari dan meneruskan perbincangan untuk tindakan pelaksanaan. UAE ketika ini adalah pelabur terbesar Malaysia dari Asia Barat. Dan pelaburan UAE yang telah dilaksanakan sehingga kini sudah mencecah 1.4 bilion ringgit. Ke Arab Saudi, PIF dan Aramco telah pun bersetuju untuk menambah pelaburan mereka di Pengerang dan sudah memutuskan supaya mesyuarat lembaga mereka akan diadakan di Malaysia. Lembaga Aramco ini melibatkan 3 menteri utama kerajaan Arab Saudi dan juga penlibatan Public Investment Fund dengan khazanah yang dimulakan. Aramco bercadang untuk datang ke sini 2 minggu daripada tempoh lawatan saya ke Arab Saudi, maknanya dalam minggu depan untuk bermesyuarat dengan Petronas. Jadi saya nak jelaskan ini bukan MOU seperti yang dibimbang oleh beberapa ahli Muhammad, kerana tindakan susulan telah bermula seperti mana projek Geely di Tanjung Malim. Dia datang untuk melaksanakan, bukan lagi MOU. MOU itu ditandatangani awal, tetapi pelaksanaan dan mereka dah datang sendiri dan saya bersama Menteri Besar dan Menteri MITI telah pun ada di Tanjung Malim pada ketika itu. Saya itu. Terima kasih. Silakan Puan Masuk. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Satu jawapan yang cukup komprehensif. Tan Sri Yang Dipertua, soalan asal saya ada 2 tajuk, pelaburan dan perdagangan. Jadi soalan tambahan juga ada 2 tajuk, Tan Sri Speaker. Pertamanya mengenai pelaburan, apakah langkah yang akan diambil oleh kerajaan bagi memperbetulkan persepsi pemikiran sesetengah pihak termasuk ahli-ahli parlimen blok kerajaan sendiri yang bersoalkan keabsahan nilai pelaburan asing FDI yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri MITI. Umpamanya mengenai jangkaan FDI dari Jepun bernilai RM143 bilion yang diumumkan baru-baru ini. Seterusnya mengenai perdagangan, apakah perancangan jangka pendek dan jangka panjang kerajaan bagi menjamin kepentingan usahawan dan syarikat Bumi Putra serta JLC, ekoran ratifikasi perjanjian komprehensif progresif perkongsian Trans-Pasifik ataupun CPTPP baru-baru tahun sudah. Seterusnya, adakah kejatuhan ekspor dan surplus trade balance memberi kesan kepada nilai ringgit, kejatuhan nilai ringgit akhir-akhir ini? Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Pak Perdana Menteri. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. 3 soalan. Yang pertama soal pengumuman, dia bedakan di antara memorandum persefahaman yang ditandatangani dengan projek yang diluluskan dan tindakan diambil. Jadi dia 3 memorandum persefahaman. Jadi kadang-kadang angka itu kita sebut memorandum persefahaman. Tapi saya setuju memorandum persefahaman itu tidak semestinya dan keseluruhannya dilaksanakan. Jadi itu yang pertama. Dan kalau dia serius, ada kelulusan. Jadi ada kelulusan. Dan ketiganya tindakan. Yang saya sebut umpamanya 10 bilion yang di Tanjung Malim itu adalah tindakan. Memorandum telah sign, kelulusan telah dibuat dan tindakan telah diambil. Bila saya sebut Mazda yang projek 10 bilion itu sudah
ditandatangani dan kelulusan telah dibuat dan mereka sudah datang untuk program pelaksanaan. Tetapi ada projek-projek yang diumumkan, saya setuju dengan Kubu Pasu, bahawa yang belum ada mendapat kelulusan. Jadi angka-angka itu kadang-kadang berubah ikut bulan, mengikut kelulusan dan akan diumumkan oleh MITI. Tentang Bumiputera, kita tegas walaupun ada CPTP, tapi ia tidak mengganggu sebab seperti mana disebut dalam Belanjawan Madani baru-baru ini, program Bumiputera itu terus diberi peningkatan. Cuma pendekatannya agak berbeza. Daripada umpamanya memilih beberapa syarikat, kita telah memberikan ruang supaya diperluaskan peluang tersebut. Nilai ringgit memang mengalami penyusutan dan ini melibatkan seluruh negara, bukan saja negara-negara, bukan saja Malaysia. Yang paling parah seperti kita sebut, yen makan renminbi, dan sebab itu penyelesaiannya itu melalui de-dollarization. Umpamanya setiap kali ada gesaan pandangan akan naik kadar faedah oleh Fed, terus memberi kesan. Dan trend seperti saya dah sebut di sini bulan lalu di Amerika 5.5%, dan kita masih kekal OPR dan tidak meningkat. Ada pandangan-pandangan ahli ekonomi untuk memperkuat nilai ringgit, kita naikkan OPR. Tapi kita kena beri pandangan, nak naik OPR itu apa alasannya? Kerana inflasi kita turun. Kerana pengangguran kita turun. Kerana tidak dapat tarik pelaburan meningkat. Jadi sebab itu dan apakah kesannya? Kesannya mungkin kepada peniaga-peniaga kecil. Jadi kita hanya naik bila keadaan ekonomi menuntut sedemikian. Jadi sekarang ini tidak ada keperluan itu, dan maknanya kesan kepada ringgit, walaupun ringgit itu tidak sepenuhnya menurun, dia naik sedikit semalam, hari ini belum tahu. Jadi dan kesan daripada tindakan Fed Amerika. Sebab itu saya kata penyelesaian jangka pertengahan dan panjang adalah de-dollarization, mengurangkan ketergantungan kepada dolar dan perdagangan. Apakah ini mudah? Tidak. Tetapi apakah ia tidak mungkin? Tidak juga. Sebab dengan negara China, perdagangan kita yang tinggi, hampir 1 trilion, 25%, maknanya puluhan bilion ringgit itu dalam ringgit dan RMB. Dengan Indonesia 18%, dengan Thailand sekitar begitu, 18-20. Jadi baru 3 negara. Kita sudah bincang juga dengan negara Arab untuk memulakan yang saya katakan de-dollarization. Tapi baru kita berjaya besar hanya dengan 3 negara. Sebagai jangka panjang untuk mempertahankan ringgit. Siapa yang besar? Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat Tambun. Saya memuji langkah kerajaan bila kita beralih daripada destinasi ekspor tradisional kepada ruang atau eksplorasi yang baru. Cumanya Tan Sri Ketua Yang Berhormat Tambun, bila kita nak meneroka pasaran ekspor baru, persoalannya adakah syarikat milik Malaysia mempunyai kemampuan untuk menanggung risiko? Saya nak cadangkan kepada Yang Berhormat Tambun supaya pihak JLC harus mengontroli eksplorasi yang baru ini. Dah apabila mereka sudah berjaya, kemudiannya serahkan kepada syarikat milik Malaysia. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tahu RCEP dan CPTP buka kuasa Mac bagi RCEP, CPTP November 2022. Cumanya persoalannya Yang Berhormat Tambun, kadar penyertaan, kefahaman mereka, syarikat-syarikat atau komuniti perniagaan terhadap RCEP dan CPTP ini agak rendah. Saya ambil contoh statistik yang dikemukakan di Dewan Mulia ini pada September 2023, nilai Center of Origin, Certificate of Origin hanya berada pada kadar 1.2 bilion untuk RCEP, dan CPTP pada kadar 1.29 bilion, dan RCEP hanya pada kadar tak sampai 700 juta. Jadi bagaimana Yang Berhormat Tambun melihat bagaimana literasi perdagangan bebas ini yang sepatutnya kita murnikan, fahamkan kepada
komuniti perniagaan yang akhirnya akan meningkatkan nilai ekspor sekiranya mereka tahu ada nikmat faedah akses kepada pasar terbuka ini menguntungkan Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Tambun. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih. Payah besar ni dia arif dengan dia di Kementerian Kewangan agak lama, jadi dia arif dengan hal yang terperinci begitu. Soal destinasi baru ni, kalau setakat yang diusahakan, terutama dengan seperti yang saya sebut Latin America, itu kejayaannya agak membanggakan. Di Afrika potensinya ada, tapi sekarang ni kita terbatas ke beberapa negara. Jadi sebab itulah jalan keluar kita gunakan hub negara-negara yang lebih familiar dengan suasana di situ. Maka melalui umpamanya Kairah atau Riyadh ataupun Abu Dhabi dan Dubai. Itu strategi kita untuk mempermudahkan, kerana syarikat-syarikat yang ada di Timur Tengah itu banyak yang biasa dan kenal dan arif tentang perjalanan perniagaan di situ, dan saya cadangkan supaya kita dapat tingkatkan kerjasama di situ, dan nampak beberapa syarikat termasuk syarikat perdagangan komoditi yang TPM2 lebih arif untuk menggunakan jalur di Timur Tengah. Tentang literasi perniagaan dan pasaran itu betul. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada kajian soal bursa saham London. Tahap literasi rakyat di sana itu sangat rendah. Itu literasi keuangan dan instrumen keuangan termasuk bursa. Jadi mungkin dengan pandangan payah besar, kita mungkin adakan satu sesi mungkin di bawah MITI atau Menteri Ekonomi untuk memanggil syarikat-syarikat ini dan menjelaskan apa dampaknya dan bagaimana jalan keluar, terutama mempertahankan kepentingan Bumi Putra dan kepentingan syarikat-syarikat tempatan. Terima kasih. Saya jemput Pasir Mas. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Saya mengamati jawapan Yang Berhormat Tambun berkenaan dengan ringgit dan OPR, dan ternyata kenyataan Yang Berhormat Tambun konsisten di luar Dewan bahawa di antara cara untuk menaikkan ringgit ialah dengan kita menaikkan OPR, tapi realitinya tidak semestinya begitu. Saya ambil contoh, di Argentina interest rate-nya ialah 111.93%, tetapi mata wang mereka semakin merudum. Di Turki interest rate mereka ialah 35%, mata wang mereka juga semakin merudum. Berbeza dengan Switzerland dan juga Denmark, interest rate mereka sangat rendah, mata wang mereka semakin mengukuh. Jadi saya fikir pada pandangan Yang Berhormat, adakah di sana terdapat lagi cara-cara yang lebih berkesan untuk menaikkan nilai mata wang ringgit yang disebut tadi ialah de-dollarization. Tapi adakah kerajaan pandangan syarikat Malaysia perlu untuk menukar perolehan mereka dari mata wang asing pada ringgit sekurang-kurangnya 70% hingga 80% pegangan semasa untuk menaikkan ringgit? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Pasir Mas. Memang benar, kenaikan faedah itu bukan ada satu-satu jalannya. Betul. Umpamanya saya sebelum jumpa Presiden Tayyip Erdogan, ketemu juga teman lama saya Mehmet Şimşek, Menteri Kewangan Turki, kerana inflasi dia sudah 40%, ya. Seperti juga Argentina. Jadi untuk naikkan OPR itu ataupun kadar faedah itu salah satu berjalan, dan ada juga kesan yang agak sedikit positif, tetapi keadaan lira itu terkesan. Cuma keistimewaan Turki itu kerana kehadiran pelancong itu terlalu tinggi. Jadi dana asing masuk melalui pelancongan itu sangat tinggi, di antara paling tinggi di dunia. Jadi itu dapat mengekang sedikit tekanan. Sebab itu saya kata macam di Malaysia inflasinya rendah. Jadi yang penganggurannya rendah, ya, ataupun masih berkurangan. Jadi sebab itu tak boleh banding dengan Argentina. Argentina itu inflasinya tinggi, ya. Dia 30-40% biasa. Jadi kita inflasi itu 2 dan kurang dari 2%. Keseluruhannya, walaupun dalam beberapa item makanan sehingga 3-4%, tetapi masih relatif sangat rendah. Sebab itu saya lihat apa lagi, pelaburan bertambah, ya. Jadi yang pertumbuhan masih kekal. Jadi yang nampak ada kelemahan itu ialah semata-mata OPR. Sebab itu kalau lihat umpamanya Singapura, Indonesia, Thailand
Itu semua dari segi kadar fat relatif lebih tinggi. Tapi saya tidak bersedia untuk memberi anjuran kenaikan semata-mata kerana kesusutan nilai ringgit, kerana dari segi inflasi masih rendah dan saya bimbangkan kesan kepada syarikat-syarikat kecil. Melainkan kita terpaksa. Tapi perbandingan dengan Turki dengan Argentina itu kurang tepat kerana Turki itu menghadapi kadar inflasi yang terlalu tinggi, ya, dan kerana, di antara lain kerana import minyak yang besar dan menekan negara kerana harga minyak yang melambung naik. Tan Sri, Ya. satu lagi. Dah, kita dah habis 3 soalan. Tak satu lagi. Yang berhormat, sekarang tamalah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri pada hari ini.